Hari ini kita berada di Audi Center Setia Alam untuk melihat Audi RS e-tron GT. Sebenarnya kita berada di sini untuk mendengar berita daripada Audi bahawa mereka akan memperkenalkan 7 model kereta elektrik untuk pasaran Malaysia menjelang pertengahan tahun. Itu adalah satu berita yang agak besar kerana sebelum ini Audi tak pernah sebut tentang sebarang perancangan untuk kereta elektrik. Jadi mereka akan bawa 2 varian Audi Q8 yang normal, seperti dia akan bawa Q8 Sportback, dan juga dia bawa 3 varian RS e-tron GT ni, yang termasuk yang RS ni. Jadi model RS yang ditunjukkan hari ini ditayangkan di sini untuk memberi kita satu eye candy lah untuk kita bercerita tentang model kereta elektrik yang akan dibawa dan diperkenalkan di Malaysia. Okey, jom kita tengok kereta ni secara keseluruhannya. Ianya ialah satu kereta bersaiz besar. Ianya sebuah 4-door supercar lah, saya kira 4-door coupe yang mempunyai prestasi hampir bertahap supercar ataupun saya kira bertahap supercar kerana mempunyai pecutan ke 100 km sejam dalam tempoh 3.3 saat. Jadi kereta ini dibangunkan oleh Audi bersama dengan bukan dibangunkan bersama, tapi dalam kumpulan Volkswagen ia berkongsi platform dengan Porsche Taycan. Jadi kalau daripada tepi kita tengok, mungkin kita akan nampak iras-iras dia punya roofline dan dia punya overall stance dia sama dengan Porsche Taycan. Okey, jom kita tengok mula daripada depan kereta ni. Saya nak buat description dulu kereta ni. Kita tengok dia punya body dia memang very sculpted. This is very Audi dan very VAG group lah. Dia tak macam Porsche. Porsche punya lines are very soft and quite light. Tapi untuk Audi ni dia menggunakan banyak feature lines daripada sana dan kita nampak very complicated surfacing dengan very broad shoulder, sinew and muscle, nampak ni kan. So it's a very muscular shape, very muscular design, dan kereta ni nampak heavy. It looks very heavy, it looks very, has a certain heavy look to it lah. Dia nampak macam very planted kan. So some people will like that kind of look. Dan kalau kita tengok kereta ni datang dengan yang inilah, rim 20 inci So nampak penuh dia punya wheel arch tu. Saya rasa mungkin boleh besar lagi, mungkin sampai ke 21 inci pun boleh lepas lagi. So kereta ni kalau kita tengok dia punya shape tu sebenarnya quite slippery, dan ada beberapa aerodynamic tricks lah around the car yang membolehkan kereta ni mencapai tahap aerodynamic yang tinggi. Sebagai contoh, ruang udara yang keluar di situ, all those flaps kat bawah dekat tayar tu, dan of course ada air intake daripada depan untuk channel udara daripada depan untuk lalu depan tayar. So itu antara ciri-ciri aerodynamic yang kita boleh nampak yang pasif lah. So dia punya active aerodynamic dia ialah ini. Kita nampak dia punya boot ada active spoiler. So that spoiler akan naik pada kelajuan-kelajuan tertentu untuk membolehkan kereta ini stabil pada kelajuan tinggi. Ini sangat-sangat penting untuk kereta yang mempunyai kelajuan yang tinggi. Secara keseluruhannya kereta ni, kita cerita sikit tentang dia punya specification lah. So ini ialah Audi RS e-tron GT yang mempunyai sistem elektrik 800 volt dan power daripada elektrik motor dia boleh menghasilkan, dan elektrik motor kereta ni boleh menghasilkan kuasa puncak 440 kilowatt dan mempunyai boost, dari boost sampai ke 475 kilowatt, dan dari segi dia punya torque pula ialah 830 Newton meter, dan ini membolehkan kereta ni memecut ke 100 km sejam dalam 3.3 saat. Memang masuk dalam supercar territory lah. Dan kereta ni mempunyai bateri bersaiz 93.4 kilowatt. Tapi walaupun bateri itu 93.4, tak semua kita boleh gunakan. Kita hanya boleh gunakan 83.7 kilowatt jam sahaja. Kenapa dia hadkan jumlah bateri yang kita boleh gunakan? Ini ialah untuk memanjangkan hayat bateri tersebut. Dia macam phone jugalah. Kalau boleh jangan charge sampai penuh, dan kalau boleh jangan guna sampai habis. So dia ada ceiling dengan floor yang menyekat kita daripada menghabiskan bateri itu sepenuhnya ataupun mengecharge sampai sepenuhnya. Kalau kita charge 100%, kita hanya mengecharge 83.7 kilowatt jam sahaja bateri tersebut.
Dan kereta ni dia mempunyai kadar penggunaan tenaga antara 19.8 hingga 22.1 kilowatt jam untuk setiap 100 km. Satu angka yang agak okey. So sekitar 5 So saya sebenarnya kita punya benchmark lebih kurang dalam 6 lah. Tapi setengah-setengah kereta boleh sampai 7 sampai 8. Tapi tak surprising sebab kereta ni adalah kereta high performance. Sama je macam ICE pun, kalau kereta high performance mesti banyak lebih menggunakan tenaga. Dan juga kerana kereta elektrik ni dia berat bateri yang 93 kW tu sebenarnya adalah satu bateri yang besar, dan total berat kereta ni adalah 2345 kg, satu berat yang agak tinggi untuk sebuah kereta yang bersaiz macam inilah. Dia macam typically kereta one bigger size than this baru dapat berat macam itu. Dan yang menariknya untuk kereta elektrik ni, selalunya bila orang sembang kereta elektrik, kita akan bercerita tentang kelajuan charge lah. Jadi untuk Audi RS e-tron ni, dia boleh berkapasiti mengecharge 270 kW dan mempunyai onboard charger yang berkapasiti 11 kW untuk base model, tetapi untuk kereta ini mempunyai kapasiti 22 kW. So dia menggunakan ini, dia punya AC charger dia. Mungkin untuk DC charger ialah sebelah sana lah, ni untuk onboard charger punya. Jom kita tengok sebelah sana kejap. Okey, ini dalam kereta ni, kalau kita tengok biasalah Audi di Volkswagen Group ni, dia memang material dia dan dia punya build quality cukup cantik. Kalau kita tengok kereta ni, dia punya build quality dengan material quality dia memang handsome lah. Semua leather bound, ini memang suede finish. Memang suede ni rasa mahal lah. This is high quality punya stuff. Leather again. Kat bawah ni sampai ke bawah sekalipun masih lagi soft touch plastik. Kat sini pun soft touch plastik. Dan sampai ke bawah-bawah ni pun soft touch plastik. Ada sikit je. Kat sini bawah ni sikit aja ada hard plastik. Dan kita tengok kemasan carbon fiber daripada sini sampai ke pintu. Dan semua pedal shifter ni, bukan pedal shifter lah ni, untuk kawal apa orang panggil regen braking. Ini semua logam tulen. Dan inilah kemasan biasalah dia punya boss dia, steering boss dia memang cantik. So very compact, very nice. So Audi kekal dengan reka bentuk tengah ni dengan menggunakan skrin yang disorokkan lah macam ni. Yang unik ni, kereta ni dia ada macam physical switch kat bawah lah. Yang tak silap saya yang Q8 ke ataupun yang jenis macam tu, dia ada double screen. So dua-dua pakai semuanya touch screen. So saya tak berkenan, saya suka physical button, kerana bila physical button dia ada satu layer je menu lah. Inilah dia punya menu kan. Dan kat bawah ni ada beberapa lagi switch untuk dia punya parking, untuk reverse camera, dan juga ni drive mode select lah. Selain pada tu, kat sini ada ruang simpan barang, 2 cup holder, ni ada sikit tempat letak barang. Ini of course dia punya gear selector, start stop button, dan ini dia punya menu untuk entertainment system. Unik. Piano black, aku tak berkenan sangat piano black, tapi masih lagi popular dan trending juga dalam kalangan pengguna-pengguna kereta sekarang. Wow, I think build quality kereta ni susah nak layan lah. Tengok bumbung dia menggunakan kaca, dan kat sini ialah dia punya adaptive cruise control. Dia orang suka guna switch kat belakang ni. Dan kalau kita tengok dia punya seat ni, it's nice, very beautifully sculpted. It's a one piece. Rest ni boleh adjust, laraskan. Dan dia punya shoulder hugging, dan also ada side bolster hugging dia quite nice. Dan dia menggunakan perforated leather yang ada pattern stitching. Ruang kaki, ruang kabin memang tak ada isu lah, kereta ni kereta besar. Dan seat ni dia boleh diturunkan sampai maksimum untuk menghasilkan shoulder line yang cukup tinggi, bagi kita rasa macam duduk dalam sports car ataupun supercar lah, because we sit so low to the ground. Okey, kalau kita tengok seat ni, tadi seat ni sebenarnya saya dah laraskan untuk ketinggian saya. Jadi dia punya ruang tu masih lagi agak mewah kat belakang ni. Taklah mewah semewah kereta mewah, tapi mewah macam sports coupe, adalah 2 jari setengah, 3 jari kat sini. Dan ruang bawah ni juga cukup tinggi, walaupun seat ni saya dah turunkan maksimum, tapi masih ada cukup ruang untuk kita letakkan kaki kita di bawah. So this is fairly decent space untuk sebuah performance 4-door coupe. By the way, ini satu benda yang saya selalu sebut, dia punya armrest ni, tengah armrest center dengan armrest tepi sama ketinggian. So
So that's a really nice touch. And of course setengah orang akan komplain dia punya one piece headrest design blocking the view, tapi disebabkan ada panoramic sunroof, taklah serasa sempit sangat. Ni dekat jugalah. If you're particular about this then mungkin something, but I think I can live with this. Build quality ni memang cantik. Tengok boot sekejap. Jadi boot kereta ni dia punya capacity dia, you tengok sendirilah boot ni nampak agak kecil Dia capacity dia lah 350 liter. Adalah satu saiz yang saya kira agak kecil juga, kerana kalau kata kita katalah kereta ni saiz E-Class lah, saiz E-Class boot memang lebih pada 500 liter lah. Typically antara 330 sampai 550 liter. Kalau kita kata dia C-Class punya saiz pun masih lagi mempunyai kapasiti boot 450 liter sampai 480 liter macam itulah. Yang ini 350 liter ni kalah dengan Volkswagen Golf pun. Volkswagen Golf ialah 380 liter. Tapi aku rasa engkau bukan beli kereta ni pasal dia punya boot size lah. So who cares, right? Jadi pada aku Audi RS e-tron GT ataupun e-tron GT ni memang kereta yang engkau beli sebab engkau suka Audi, engkau suka German dan engkau suka detailing. Sebagai contoh, ni ada carbon fiber detailing, dan kalau kita tengok kat depan ni lagi mempunyai lampu laser matrix light yang memang cukup canggih. Dan dekat bawah ni ada 3 benda ni, aku pun tak tahu apa benda sebenarnya. Rasanya nampak macam mungkin ada infrared ke lidar. Ini standard radar dia. Yang ni nampak macam millimeter wave radar. Sampai 3 babe, kan? So overall lah kalau kau tanya aku harga dia memang bukan murah lah. Ini aku rasa dijangka 700,000 ke atas lah. Dan ianya satu memang model yang sangat premium, yang memang kau beli sebab kau nak jenama ni, kau nak this build quality. Sebab kalau kau beli Tesla, kau takkan dapat build quality yang macam ini. You get other things, macam dia punya FSD lah, autopilot dia, dan kecanggihan sistem driveline dia dan sebagainya. Tapi kalau kau nak German feel in a premium high performance electric car, you have this ataupun you have the Porsche Taycan. So which one yang jadi pilihan hati? Tanyalah sendiri, dan boleh start datang ke showroom Audi untuk membuat tempahan.